Maksiat lidah yang pertama berdusta. Jadi sebelum kita lanjutkan ni, maksiat lidah ni antara maksiat yang lebih berat daripada anggota yang lain. Mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut. Nah, lidah inilah yang ketiga ni, lidah yang paling berat. Sebab mata pandang, lidah nak cakap. Telinga dengar, lidah nak cakap. Kaki jalan rumah orang, kaki jungkit ke apa, lidah nak cakap. Jadi lidah ni paling berat ni. Kita doalah kepada Allah, minta Allah tolong pelihara lidah kita. Nabi kata dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah cakap yang baik ataupun diam. Tapi lidah kita ni tak pandai dia. Dia suka bebek, tak apa-apa lah. Lagi-lagi seronok kalau cerita orang. Cerita dia tak seronok, cerita orang dia seronok. Boleh lama mati. Jadi kita doa kepada Allah serta kita usahalah. Sebab banyak orang masuk dalam neraka pasal lidah. Lidah boleh lukakan hati orang. Lidah boleh putuskan hubungan suami isteri. Lidah boleh putuskan hubungan keluarga. Lidah boleh rosakkan amal ibadat. Sedekah tu semua boleh rosak pasal lidah. Lidah juga boleh merosakkan iman. Lidah tu lain anggota tak sehebat gini tau. Lidah. Sebab kita belum baca bab lidah ni 1, 2, 3 muka surat. 1, 2 muka surat kita sudah hurai pasal lidah. Mengikut hadis-hadis Nabi. Siapa boleh memelihara 2, beri jaminan kepada aku, kata Nabi, 2 anggota dia boleh pelihara, aku jamin dia dengan syurga. Antara 2 perga dan antara 2 tulang darah, mulut dan kemaluan. Ini kalau dia boleh jamin atas aku jamin dia dengan syurga. Susah orang ilmu banyak, amal banyak, lidah pun banyak cakap. Kalau orang suka beritahu, kalau boleh lah, susah. Kadang-kadang orang tu, apa orang tu buat, syukurlah, Allah beri dia dapat buat, dapat pergi berat, dapat tahu, dapat sedekah, dapat itu. Jadi janganlah cakap yang kalau orang tu dengar menyakitkan hati. Dia boleh lah, dia kaya, dia banyak duit. Itu soal banyak duit, orang kaya ni dah cukup. Banyak duit, orang kaya pun kalau dia tak nak buat amal-amal, tak buat juga. Jadi itu bukan masalah kita. Masalah kita ialah diri kita ni macam mana. Bukan dengan sebab banyak uang kita boleh buat amal-amal jariah melalui uang. Hati. Banyak orang yang banyak uang tapi tak buat. Ini semua pulang pada hati. Hati adalah anugerah Allah. Anugerah Allah ini sudah jadi satu sunnatullah, tak semua orang dapat. Inilah yang kita tak pulang. Yang saya dah fikir-fikir, kalau ini kita ni sudah dalam teknologi tinggi, apa kata kalau kita sekarang ni tak payah duduk belajar macam ni. Awak tahu saya pilih lampu merah, ya Allah, lekas lampu dia merah, lambat, kerja. Saya kalau daripada isu tu pergi mutaki tu, saya rasa tak selambat saya dari dekat sini. Dia dekat sini lambat. Saya keluar dari sini. Kenapa? 20 minit. Padahal tak jauh. Dari Darul Makmur tu pergi dekat mutaki tu jauh. Tapi jalan boleh kita berlari mana? Lari tak ada lampu merah. Kita boleh lari. Kita
kerja juga nak datang, kita pakai internet, pakai YouTube, pakai apa-apa sekarang dah banyak kan. Saya duduk cakap, senang kan? Kalau tidak awak nak datang, ya Allah, duit tambang, seliput pun TV. Saya fikir, saya pun relax. Maknanya orang makin dulu, makin tua, makin tahu makin muda, makin tahu makin muda. Kesihatan ni makin kuat. Itu dah dia. Rasa-rasa macam memang tak se-happy. Sebab awak nak tahu apa pasal saya buka bulan 9 ini. Pernah buka tu. Saya rasa bila malam ni berkelas saya nak tempuk orang. Awak tak nampak macam nak tempuk. Jadi tu saya buka di bulan nampak kan? Pernah buka tu. Satu malam satu orang kira macam boleh tarik nafas lah. Saya berkelas tapi saya kesian pula. Masa saya datang lambat, saya berpikir sian lah. Macam betul suap kata orang. Jadi tadi saya lewatkan sampai 10, 5 minit, 20 minit, tambahkan masa yang saya datang terlambat. Jadi kalau pakai internet ni senang jadi dah fikir tau. Tapi Nabi kata al-ilmu bita'allum. Ilmu tu mesti belajar. Duduk macam ini belajar, dia punya barakah, dia punya manfaat, dia punya kesan, itu dapat. Tapi awak pakai internet bukan tak ada. Untuk agama, belajar agama, televisyen, radio, tapi kita tak dapat rasa sesuatu. Kita tak dapat sesuatu. Ini rahsia Allah. Sebab mengikut hadis Nabi, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِندَهُ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kita berkumpul macam ini untuk belajar agama, untuk baca ayat-ayat Allah. Apa yang kita dapat? Hidup hadis Nabi. Sahih hadis ini. Tiga kita dapat. Pertama, dikelilingi oleh manusia. Jadi kita kelilingi kita. Jadi kita kat internet kat rumah, yang dia takut hutan. Kata internet dalam beli awak tidur. Bila itu nak naik atas katil dengan bantal. Itulah baik-baik selamat. Jadi kalau dia dikelilingi oleh manusia, sebab kita duduk dalam perkumpulan, jangan keluar. Jangan duduk bagus. Orang tua duduk sana dah keluar dari maklikat betul. Kalau ada surah duduk sana, kita pun rasa lain orang ni, lain sikit. Jadi apa-apa kalau dalam keagamaan ni, mayang, syarahan, apa semua dia betul. Maklikat ini. Kedua, wal-ghasyat umur-rahmah. Ghasyat ni diselubungi. Bukan untuk rahmat, diselubungi rahmat. Ada kita diselubungi rahmat. Ada satu je. Rahmat, barakah, yang baik-baik dari Allah, hidayah, taufik semua, tak semua orang dapat. Itu satu sunat Allah, undang-undang Allah. Mungkin orang sebelah dapat, kita tak dapat. Dia nak mencari, kalau orang sebelah dapat, saya tak dapat, mereka duduk sama. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Pasal Allah nilai dalam. Tak semua orang datang belajar 100% nak ilmu. 100% sungguh-sungguh. Itu hati. Allah yang nilai, orang lain tak nilai. Jadi di sinilah untuk dia nak dapat kurnia Allah, Allah lihat hati. Sebab Masya Allah, kita sudah fahamkan surah Yasin. Macam mana tu Habib An-Najjar. Habib An-Najjar tu sama cerita macam bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat berhala, jual berhala berpuluh-puluh tahun. Tapi Habib An-Najjar macam juga. Bapa Nabi Ibrahim dekat dalam neraka. Alhamdulillah. Padahal Nabi Ibrahim istimewa Allah. Dalam semua Nabi kita hari-hari selawat Ibrahimnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau bapa Nabi Ibrahim beriman ni,
manusia. Itulah. Ini keadilan Allah, tak kira bapa Nabi, anak Nabi, kamu ikut. Oh, ni anak Nabi spesial, Allah kasih tak. Ini keadilan. Itulah, setelah sini mohon balik ada yang tunjukkan saya gambar patung tanah perkuburan yang digali. Orang ni pun ada satu gambar, kata satu orang pasal badan dia tak hancur. Siapa orang ni? Agaknya kalau kita boleh betul lah. Orang Cina masuk Islam. Cina masuk Islam, Mu'alaf badan tak hancur. Apa kemudian ni? Kita sekarang, keturunan kita semua Islam tu. Anak tu Haji, ni Haji, Mak Haji, Pak Haji, kita lah. Allah Allah. Aku cerita itu tak tahu. Ini tak ajaran Allah. Allah tak kira. Tak pandang awak berapa. Tak pandang tengok berapa tinggi. Awak punya amal berapa banyak. Tapi yang Allah panjang Ini nama amal niat. Wa inama likulli imri'in mana Allah. Di sinilah dikatakan akhlak kita. Kalau awak punya amal cukup banyak, tapi akhlak awak tinggi. Sebab kita malam ni belajar, mula-mula nak bersihkan luaran, nanti nak bersihkan hati kita. InsyaAllah kalau hati kita boleh bersih, kita layak menerima kurnia-kurnia. Ni hati masih kotor, jadi pandang orang, lagi hati dengan orang, lagi tak tenang dengan orang. Dalam kitab hijau ke-71 kita sudah dengar satu ayat, orang yang musuh dengan Jibril. Mangkana adalah Jibril. Siapa yang musuh dengan Jibril? Kalau kita fikir, apa pasal dia musuh dengan Jibril? Dia pun malaikat, tak kacau dia. Musuh dengan Jibril. Subhanallah. Itulah keadaan hati manusia. Tak logik orang yang musuh dengan Jibril. Jadi Allah beritahu siapa yang musuh Jibril tu, Mikail tu adalah musuh Allah. Jadi kan malaikat Jibril boleh musuh, apalagi macam kita manusia. Jadi itulah dikatakan kalau kita boleh perbaiki hati kita. Orang musuh orang pasal kita jangan musuh orang. Kita sudah dengar pertama kali kita sudah dengar pasal kita nak balik kepada Allah, malaikat turun bertanya. Apa dia? Orang yang tauhid dan Allah, kemudian istiqamah dia punya ibadat. Istiqamah terus. Kemudian kita sudah dengar apa yang Allah kata, suruh segera kepada pengampunan Allah dalam surat Imran. Dari pengampunan Allah dan syurga Allah sudah sediakan seluas langit dan bumi untuk orang muttaqi. Jadi siapa orang muttaqi ni? Dia ada 5 sifat. Ini saya dah bacakan ayat dia, cuma saya ulang dia punya makna. Orang yang infak, sama ada senang atau susah, sama ada terang atau tersembunyi. Maknanya hati dia ni suka buat amal-amal yang boleh dapat rida Allah. Jadi niat nak rida Allah dapat insya-Allah. Kemudian tahan marah. Kita ni bukan tak marah, tapi kontrol. Kalau boleh jangan marah. Berapa yang boleh. Dan maafkan kesalahan manusia. Ini lagi sifat. Maafkan kesalahan manusia. Mudah maaf. Jangan cakap tak ada maaf bagi mulai kita. Mudah maaf. Cara Allah maafkan kita. Tapi kita baik. Kita ni tak ada salah. Kalau dikaji, banyak salah kita kadang yang kita tak nampak. Pasal mata ni tak nampak kotor seperti mata tu. Kita tak nampak aib kita, salah kita, kekurangan kita tak nampak. Tapi orang ni kita nampak. Inilah mata ni. Dia kat kiri kotor dia tak nampak. Yang keempat, bila dia buat satu kesalahan, dia lepas tobat. Orang kata kiri bukan tak buat salah, manusia kadang salah.
ikhlas taubat, ikhlas minta ampun, ikhlas perbaiki. Yang kelima, dia tidak kekal dalam kesalahan. Ini orang mutakin. Ini sifat-sifat orang mutakin. Jadi di sini terletak kepada akhlak yang baik. Akhlak menjadi ukuran. Kita belajar ulum hadis. Ini kita belajar ulum hadis. Minggu keberapa? Minggu 2. Kan? Minggu kelima. Minggu kelima belajar ulum hadis. Kita rasa saya dah sampai kepada mengenal hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis lemah. Ini semua apa sebab dia jadi dhaif? Pasal yang sampaikan tu akhlak dia. Akhlak dia buruk, hadis dia jatuh. Apa yang disampaikan tu tak ada, tidak dikatakan kalau dalam bahasa Arab mumtaz. Mumtaz tu berjaya sepenuhnya. Pasal bergantung pada akhlak. Akhlak penting. Tak orang dinilaikan dengan akhlak. Tak mana awak punya amal berapa banyak, awak punya ilmu berapa tinggi, masuk syurga, nak bergaul dengan ahli syurga, hati yang baik baru aman. Kalau hati taubu ada, hati busuk ada, hati apa lagi ada, susah, tak aman syurga. Sebab Allah dah berlindungkan. Jadi itulah dikatakan ni, kita akan belajar dah bersihkan zahir, bersihkan batin, baru kita layak menerima anugerah Allah, kurnia Allah. Sungguh tak boleh dapat. Jadi apa yang dikatakan ni, kalau kita duduk begini, kita dipilih oleh malaikat dan diberitahu kita disuruh bumi rahmat. Bukan suruh rahmat, disuruh bumi. Tapi kalau semua dapatlah, ini kita harap. Tapi sunatullah, itu saya katakan. Mungkin kita dapat, orang sebelah tak dapat. Mungkin orang sebelah dapat, kita tak dapat. Kurnia. Sebab bila kita belajar, kitabnya sama, bukunya sama, cakapnya sama. Tapi ada orang ni, nampak ada warak sikit. Ada orang lagi berkelah. Ada orang akhlak bagus. Ada orang lagi masih kurang baik akhlak. Tidak menghormati orang lain, tidak lagi masih pandang rendah pada orang. Jadi yang ketiga, Nabi kata, ini baru turun. Wa nazalat alaihi sakinah. Turun sakinah. Apa tu sakinah? Tenteram, aman, tenang. Datang belajar ni rasa tenang hati. Tapi dah awak dapat sakinah. Kadang-kadang dah 10 minit saya tengok jam. Tapi awak rasa macam apa tu? Maka belum kenyang lagi. Mata belum ngantuk lagi. Dah habis dah. Awak dapat sakinah. Tapi ada masa agak ngantuk kan? Ya Ustazah ni habis. Habis lagi. Tu dia tak dapat sakinah, mungkin dia ngantuk ataupun penat. Saya tahu pagi-pagi awak dah keluar, lepas semayang subuh, dah berkayu kata orang ni tujuh balik. Orang perempuan lah. Orang perempuan tak sama dengan lelaki. Itu kita dah alam. Orang perempuan ni banyak tugas dekat. Mata tak boleh pandang, dia mangkuk atas ni. Bakul baju kotor minum, bakul baju gosok minum. Mata tak boleh pandang, mati. Tak seperti mana kerja luar, mana kerja rumah, pergi belajar, dia tahu mana dia keluar. Dia tak siap, tenang. Saya faham, penat. Awak kalau daripada pagi awak bangun sampai sekarang ni, semua penat. Mata penat, badan penat, semua penat. Jadi kadang-kadang tak rasa terserap kerana kepenatan. Jadi awak tak dapat susah-susah. Masa tak dapat, mungkin awak tak sungguh-sungguh. Jadi itulah dikatakan ni. Kita susah payah pun kita terpaksa betul macam. Kalau nak ikutkan ni, mungkin ni andaian atau kajian kita. Pasal kita dapat ni ikut ahli Nabi, pasal kita susah payah keluar dari rumah.
Kalau kita naik itu tak payah ke rumah. Ni lagi kalau tidur, lagi cari kasut, lagi cari kunci, lagi cari kitab, lagi lari-lari kat rumah dah berlalu. Kerja pejabat satu lepas pula Allah. Kerja sana kerja sini, mungkin Allah lihat. Sebab Allah beri sesuatu. Tapi kalau melalui teknologi tinggi, kita tak kerja-kerja. Duduk dia, kita aja kita punya ekor, ini mungkin Allah akan beri bagi orang yang sungguh-sungguh usaha, dia akan dapat sesuatu. Sebab kalau kita nak ikutkan mengaji pun ni, waktu nak pergi guru lagi, kalau tak ada pen tekan dia ajar kita. Pen ajar kita, apa lagi tak? Baru dia senang, ikut. Oh lah, ikut je lah. Sebab ni pun ni, kesan dia, berkat dia, manfaat dia, tak tahu. Ini kita kumpul ini sebab ikut hadis Nabi, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahallallahu tariqatil jannah. Man salaka tarikan, barang siapa berjalan, tarik jalan untuk nak mencari ilmu, jalan Allah akan mudahkan dia untuk jalan ke syurga. Kok orang yang datang untuk ilmu ni, tengok Alhamdulillah, maya tak tinggal, itu kerja, ini maya kerja tapi dapat belajar, kerja tapi dapat dapat. Allah mudahkan jalan ke syurga. Tapi orang yang tak menuntut ilmu, dia tak mudah jalan ke syurga. Cuma nak semayang kerja, penat, tak termasuk, itu bini, tapi kita Alhamdulillah, kita tak kerja, kan kita tak usaha macam usaha, tapi Alhamdulillah kita dapat tunaikan apa yang diperintah Allah. Ini kemudahan yang Allah beri, kurnia dari Allah. Dan yang senang awak nak semayang tiap-tiap waktu, kalau tidak Allah beri kita keringanan. Allah sudah beritahu dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolong kepada Allah. Allah ada, kita minta tolong kepada Allah tentang sabar dan sabar. Tak boleh Allah, tolong aku dapat tunaikan waktu semayang dalam waktu ini. Ya Allah, tolong aku jadi orang yang sabar. Kerana dua-dua ni kata Allah berat, melainkan bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang yakin akan berjumpa Tuhan. Ini panggil orang yang khusyuk. Yakin. Orang ni dia bukan tak berat lah, tapi boleh dia tunaikan. Kalau tidak, ibu waktu. Pasal kata Nabi Musa, ya Muhammad, minta kurang lagi. Umat kau tak kuat. Nabi tak nak. Nabi tak kan best lepas dulu ke. Pasal kalau kita musafir, kita jamak, tunda relax. Ayah, kisah pun maghrib, tunda isyak. Tak kisah pun asar, jalan, diberi keringanan. Kita dapat rasa juga, ada masa kita dapat keringanan. Tapi kalau dalam negeri, tunaikanlah. Sebab tiap-tiap waktu itu panjang. Isyak ni panjang. Selagi belum subuh, ada isyak. Itulah satu subuh ni sayang lah. Kalau lah subuh ni dapat sebelum zuhur ada subuh, hanya dia bangun pagi. Agak tu 11-12, main apa? Itu subuh lah. Belum zuhur. Ini satu tak berjaga. Baik, sekarang kita nak fahamkan maksiat lidah yang pertama. Maksiat lidah ni ada 8. Tapi bukan 8. Ini 8 dia punya ibu. Ini 8 yang biasa orang buat. Tapi ada lagi maksiat lidah yang lain. Kalau boleh kita jaga lidah kita dari maksiat. Awak baca ayat-ayat Allah, awak telah bersifat itu dikatakan Yasin. Boleh baca selalu. InsyaAllah kita telah jadi penawar. Tapi penawar tu bukanlah kata ada kat dalam
tumbuh-tumbuhan baca Yasin Kelan atau tumbuhan tu tambah sendiri. Tak ada magic tak ada, tapi Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Saya dah 2 kali yang saya cakap kolonoskopi, dua doktor menerang saya. Satu doktor pun nasib baik, nasib Allah tu. Yang satu ni Islam, tak apa-apa, yang satu tu orang yang macam gini selalu tak ada hati. Tahu-tahu kanser. Saya 10 mula-mula, baru-baru ni 14 bukan kali tu. Confirm dia kata kanser kalau sudah tahun 2 tahun. Tapi ini dulu kasih rasa sakit. Dia tumbuhan dekat usus tak rasa sakit. Jadi tanduk dia buang air, buang anak. Saya dah bertahun buang air, buang air buat sendiri. Dia tak sakit. Kita orang lama ni dia tak sakit, nak sedang meluk tu jangan Allah lah. Kalau kanda sakit, baru lagi. Tak sakit, bodoh je. Bodoh je. Paling ini. Dia nasib baik. Pasal ni ada keturunan. Ini penyakit keturunan. Bapak saya meninggal kanser usus. Dah perut, dah sakit perut, tak boleh tahan. Pada buang air darah pun dah banyak. Dia kata panas. Dia tak sakit. Bila dah sakit, kanser. Tak boleh buat apa lagi. Saya semua ini. Meninggal. Dia keturunan. Kata, ini keturunan ni awak punya anak-anak pun mesti semua tes. Ini penyakit keturunan. Jadi subhanallah, ini itulah dikatakan ubat penawar tu bukan kata minum, makan atau kita baca Quran terus apa-apa sakit yang luka boleh apa kata orang jantung tak. Nanti Allah tunjukkan. Saya rasa dapat keringanan. Dan ini yang saya operate ni dia tungkil, dia tunjuk darah. Dia kata sekarang saya pilih tak jahit ni. Jadi pilih 30 jari. Tapi saya pilih 12 jam jangan bawa kereta. Alamak, kalau masa ni saya pilih. Ambil pada Allah. Betul saya minta supaya awak doakan saya ikhlas. Keikhlasan yang saya buat, InsyaAllah. Itu yakin pada Allah. Sesat pun yakin pada Allah. Tapi itulah kita mau usaha dulu lah. Kita ni bodoh nak. Bodoh banyak tau. Susah juga nak menang. Kita banyak doa kepada Allah. Jadi bilang kalau kita boleh jaga lidah ni, kita pun jaga lidah rasa saya, tak terjaga lidah Allah. Kalau sampai hari ni tanya berapa banyak kali ni bodoh. Bodoh tak boleh. Tak boleh kira. Ada banyak tu. Tak pernah bohong. Itu satu bodoh. Tak tahu bohong. Lagi pun bodoh. Saya ni tak pandai bohong. Paling pun bodoh. Mana kita tak tahu bodoh. Kita halau orang umpat jadi ni lah lapan-lapan ada. Tapi jangan keterlaluan. Kita berapa boleh untuk. Jadi supaya kita doa, lidah kita ni tak buat maksiat. Awak doa, Allah terima. Kerana Allah nak terima doa awak. Lidah awak ni buat maksiat. Bodoh sana, bodoh sini, buka dan bukti orang. Dan kita orang itu pula. Awak tak tahu. Saya dah boleh ni. Saya terima ni. Allah. Kita dosa. Kita boleh apa yang Allah tak suka ni, kita takutlah. Takut-takut pun terlepas juga. Tapi baik, ada hati. Jangan tak takut tu. Macam mana doa awak nak terima Allah? Kalau lidah awak buat maksiat, macam mana awak baca Quran dari sifat sedangkan lidah maksiat? Jadi bismillah, kalau boleh dilakukan, kita nak belajar yang pertama dulu. Ini pasal aku ni apa tu bodoh? Ada bodoh harus, tapi bodoh sunat tak ada. Dengan bodoh tak apa pahala tak ada.
Kalau boleh dapat pahala, tak payah kita ya Allah la ilaha illallah, tak payah. Oh, dia dapat pahala. Ini best lah. Lagi kalau dah murah-murah, orang kaya menganggap macam kita menang. Jadi itulah dikatakan tadi ada bohong harus, tapi kebanyakan bohong ni haram. Jagalah lidah daripada berdusta. Dusta ni bohong sama ada sungguh-sungguh atau bergurau-gurau. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innal kadhiba min abwabin nifaq. Artinya bahawasanya dusta itu satu daripada pintu-pintu munafik. Bohong itu salah satu daripada munafik. Orang munafik ni tanda ni bohong. Mungkin janji, kasih amanah, tak amanah, khianat. Bila bertentang, curang. Kalau dia cakap orang, awak cakap saya gini-gini, bila saya cakap awak, oh itu saya cakap bukan maksud saya macam tu, curang. Munafik tak? Walau dia sembahyang, walau dia puasa tak kena. Jadi pertama sekali bohong. Bohong ni di antara dosa besar daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tu dipon-pon, bohong ni dihapus. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bila orang pergi, umat-umat pergi jumpa Nabi Ibrahim, Ibrahim, kau adalah Khalilullah, larang ada kau rapat dengan dia. Kau rapat kan? Ini orang rapat. Dan kau ni wahai Ibrahim, Allah demi banyak kelebihan, keturunan semua karena. Jadi puji-puji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berjaya dalam ujian Allah. Masuk ke dalam api berjaya, nak susah beli anak berjaya, suruh tinggalkan anak tempat nafas semua berjaya. Sampai hari ini sejarah tu kita tak boleh lupa. Bila awak dengan jam-jam masih ingat Nabi Ismail punya perjalanan. Bila awak buat korban, awak mesti ingat ini Nabi Ibrahim punya buat pengorbanan kepada anak. Sebenarnya tak nak, dan Allah suruh ikut. Begitu punya berjaya. Hari ini tolonglah kami bertemu dengan Allah, minta supaya dekat Islam. Tak sanggup duduk dalam azab yang tak bisa. Aku Nabi berkata, hari ini aku mandi. Aku bersalah. Aku salah Nabi Ibrahim. Seumur hidup aku 3 kali aku bodoh. Nabi pun pandai bodoh. Kalau Nabi bodoh, Nabi tak bersifat sirkut, bukan Nabi dah rasul. Tapi apa pasal Nabi Ibrahim cakap ni? Kita nilaikan 3 kali. Pada Nabi Ibrahim, dia bodoh, dia tak cakap yang sebenar. Pertama, bila dia pecahkan berhala. Raja tanya, siapa pecahkan? Tuanku, dia tak cakap, dia tidak. Dia cakap, tuanku, yang pecahkan suatu mesti ada alat yang pecah. Sekarang, macam ketuk besi tu ada kat mana? Dia kat mana tanya tu? Lepas nak buka ni kan? Dia tanya. Dia sendiri dia cakap mana? Dia cakap. Dia buka, dia buka. Hanya tak masuk akal dia. Dan dia batu. Dia bersama dengan kena bercara. Tapi dia rasa besar. Kenapa tak cakap terus terang? Dia tanya tu. Yang kedua, pasal dia jalan dengan Siti Sarah, ini raja. Kalau cakap ini isteri, dia rampas. Dia tak suka orang ada isteri. Dia siapa ni? Ini saudara saya. Maknanya saudara seorang raja, bukan orang Islam. Tapi ini saudara saya. Jadi itu dah pilih begitu. Lagi-lagi semasa perayaan raja, kawan ajak pergi tengok perayaan itu. Nabi Ibrahim tolak dengan Nabi Ibrahim kata, aku sakit. Dia kata,
Aku sakit, ini sakit, ini sakit. Jadi sakit apa? Sebenarnya maksud Nabi aku sakit hati. Aku ada rancangan dalam sakitnya hati aku. Bawa banyak. Yang kecil tu si besar dan dua. Tidak. Jadi tiga. Bila Kalau bila dan lalu nak jumpa Allah. Tiga. Tanya masalah ini berapa banyak betul. Tak boleh ni. Macam boleh ada. Kadang-kadang aku bohong. Maksud. Macam aku tak boleh. Bukan ini. Macam main mandi lah itu nak usilah lah. Okeylah. Agak setahun lebih bohong. Aku nak buat. Aku ni manusia. Tapi kalau boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh. Jangan gitu. Cakap yang boleh. Tapi di sini kita akan belajar adu hilang. Hilang macam tadi bukan bohong. Tapi cakap yang benar. Jangan menyalahi yang benar. Jadi itulah dikatakan bohong ni daripada tanda munafik. Berdosa adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh malaikat dan dibenci oleh manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Idza kadzaba al-'abdu taba'ada 'anhu al-malaku milan min nadmi ma ja'a bi." Apabila berdosa seorang hamba Allah sekali dosa, maka jauh daripadanya oleh malaikat satu waktu dan busuk dosa yang didatangkan. Bohong ni Allah tak suka, malaikat tak suka, malaikat Allah tak suka. Kalau saya katakan tadi, awak fikirlah. Kalau awak bohong ni, awak doa melalui dalam bohong. Kenapa awak bohong? Awak bohong, awak baca ayat Quran ni dah dikatakan syifa. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran kata Allah, dijanji Allah penawar dan rahmat bagi orang ini. Rahmat. Jadi kita baca Quran, mulut bohong, dosa, dan kalau nasihat boleh, awak bohong, nasihat awak tak diberkat. Orang dengar macam tak tertarik, tak kesal. Bagaimana anak kita tak tertarik itu? Mak dah cakap, semayang berduit. Tapi, pasal bidang yang kita cakap buat. Kalau boleh, jauhi dari bodoh. Allah benci, malaikat benci, dan manusia suka. Manusia tak suka. Satu kali bodoh ni, orang tak tahu, orang tak percaya seumur hidup. Sudahlah dia itu, dengar-dengar lah bodoh. Jadi kalau orang tak tahu, awak bohong, kadang-kadang bohong buka bohong. Jadi kita akan belajar apa sifat bohong dan macam mana nak elakkan diri dari bohong. Buat-buat insya-Allah.